عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتى فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? Muka surat berapa? Dua minggu lepas Abang Ayub ada. Okey lah, itu muka surat apa? Lah sini. Muka surat apa? Muka surat apa tu? 217. Dua ratus? Oh? Iya ke? Betul ke situ? Betul. 203. Semacam dah jauh sangat tu. Tu ayat dia apa? Ayat dia apa? Apa punya kitab ni? Dua kosong empat. Dan senya meluaskan Allah Ta'ala situ, dan dikekangkan dia dengan kekang takwa. Sudah belum itu? Jawi ni apa Jawi? Salam. Dia ada 218 je. Tengok satu lagi 218. Ya Karim, Ya Allah.
204. Kita baru lepas faslun itu kan? Inna laisa lahu sultanan 'ala alladhina amanu. Sudah sedap belum? Depan lagi. Ya Karim. Dan dikekalkan dia dengan kerana takwa. Situ kan? Kerana dia tiada darurat kepada 204 dan dikekangkan dia ambil situlah. itulah. Ambil situlah. Ayah bona jumpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Dan dikekangkan dia nafsu. Masya-Allah. Dan dikekangkan dia, maksud dia di sini nafsu. Dan dikekangkan dia, maksud dikekang ni, dan ditahankan dia nafsu dengan kekang takwa. Maknanya hamba takkan boleh mengalahkan nafsu. Kita takkan dapat menundukkan hawa nafsu kita yang sangat-sangat mengajak dan menyuruh kita kepada perkara kemungkaran. Maka hamba kita ni tak boleh nak mengalahkan, tak boleh nak menundukkan keinginan hawa nafsu kita, kecuali di dalam hati kita ada ketakwaan, yakni takut dan gerun kepada Allah. Mana-mana hamba yang di dalam dirinya ada perasaan takut dan gerun dengan Allah, takut dan gerun dengan janjian azab daripada Allah, nescaya insya-Allah dengan ketakwaan di dalam hati itu boleh mengawal keinginan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada perkara yang merugikan kita. Sebab itu takwa di dalam diri hamba itu hukumnya wajib. Wajib kita menghasilkan ketakwaan. Wajib dalam tiap-tiap diri kita, laki-laki dan perempuan, mesti ada ketakwaan, takut gerun terhadap Allah. Bagaimana nak menghasilkan takut gerun terhadap Allah Ta'ala tadi? Maka kata ulama, terlebih dahulu kita mestilah mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar kita mengenal nama-nama Allah, bukan sekadar kita mengetahui Allah Ta'ala itu ada 99 namanya yang tercatat di dalam Al-Quran. Bukan sekadar kita mengetahui nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya. Tetapi kata ulama, untuk menimbulkan rasa takut gerun dalam hati kita ialah dengan mengenal akan sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Ilmu Allah Ta'ala tu bagaimana contohnya. Jadi hamba yang mengenal, yang mengetahui, yang meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki ilmu pengetahuan yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun tingkah laku kita zahir dan batin terlepas daripada pengetahuan Allah. Niat-niat kita, impian kita, hasrat kita, khayalan kita, semuanya itu diketahui oleh Allah. Maka setiap apa yang diketahui oleh Allah daripada diri kita, pasti akan ada balasannya. Jadi hamba yang mengenal, hamba yang mengetahui dan meyakini contohnya bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui setiap gerak-geri kita zahir dan batin, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan di atas setiap apa yang Allah Ta'ala ketahui daripada kita.
Maka daripada situlah akan menjadikan dia hamba yang berusaha bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin, dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya daripada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya ketakwaan tadi tu. Bila kita takut Allah tahu daripada kita perkara dosa dan maksiat, maka kita akan berusaha menjauhkan perkara dosa dan maksiat. Itu faedah. Itulah faedahnya ketakwaan tadi. Contohnya nafsu kita yang senantiasa mengajak mencari keduniaan sebanyak-banyaknya. Nafsu kita ni suka berbanyak-banyak, suka berlebih-lebih, suka bermewah-mewah, suka berehat-rehat. Tapi apabila ada di dalam hati kita takut kepada Allah, seandainya kita menghabiskan sekalian umur kita untuk memburu dunia, sehingga tidak ada bekalan ibadat, bekalan akhirat yang akan diterima oleh Allah, maka daripada rasa takut itulah hamba tadi akan berusaha bersungguh-sungguh menguruskan masanya, menguruskan waktunya agar dia tidak termasuk di dalam golongan orang yang rugi di atas dunia. Tapi orang yang tak takut kepada Allah, dia akan menggunakan sekalian masanya untuk memburu dunia dan membelakangkan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi nak mengawal kehendak dan keinginan nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada kerugian, kemaksiatan, kecelakaan, perlulah ada ketakwaan di dalam diri kita. Kalau tak ada sifat takwa, jangan haraplah kita nak mengalahkan nafsu. Kalau dalam diri kita ada takwa, duduk seorang-seorang pun tak jadi masalah. Duduk seorang-seorang pun tak jadi masalah. Kalau dalam diri suami ada takwa, di mana-mana pun insya-Allah dia tidak akan membuat benda yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam diri isteri ada ketakwaan kepada Allah, dia tak akan buat benda-benda yang dibenci oleh Allah walaupun suami tak ada depan mata dia. Sebab apa tadi? Ada ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita wajib berusaha menghasilkan ketakwaan di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dikekangkan dia ditahan, maksudnya ditahan, dikekang tu dengan mana ditahankan dia. Dan contohnya bila kita yakin Allah Ta'ala mengetahui akan niat-niat kita di dalam ibadat, sehingga kalau seandainya zahirnya nampak kita melakukan ibadat, mengaji, mengajar, sembahyang, tapi dalam hati kita diketahui oleh Allah ada niat dan tujuan keduniaan, maka hamba yang takut kepada Allah Ta'ala tadi akan berusaha menjaga niatnya di dalam ibadat supaya ibadatnya tidak menjadi dunia. Kita ni semayang kita, mengaji kita, mengajar kita, baca Quran kita, puasa kita, tarawih kita, witir kita, qiyamul lail kita, haji umrah kita, kalau salah niat yang kita letakkan dalam hati, maka semua ibadat itu menjadi dunia, tidak menjadi akhirat. Jadi jangan kita impikan nanti balasan kebajikan pahala daripada Allah seandainya dalam hati kita ada niat-niat yang dibangsakan dunia di dalam ibadat yang kita buat. Jadi hamba yang takut kepada Allah, amalannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh menjaga hatinya daripada terdapat niat-niat yang dilarang oleh Allah. Tapi sebaliknya hamba yang tidak takut kepada Allah, dalam hatinya akan ada niat-niat yang tak baik, niat yang tak elok. Niat yang baik ni masuk dalam kata adab dan akhlak. Sebagai penuntut ilmu mesti ada adab dan akhlak. Yang zahir maupun yang batin mesti kena ada akhlak. Baik. Kemudian katanya musannif lagi, dengan adanya ketakwaan tadi boleh mengekang, boleh menahankan keinginan hawa nafsu, dengan bahawa ditegahnya nafsu daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya dengan hakikatnya,
daripada lebih-lebih memakan. Orang yang takut di dalam hatinya takkan makan berlebih-lebihan. Dia takkan makan berlebih-lebihan, tetapi dia akan makan dengan niat yang betul untuk menjaga kesihatannya agar boleh melakukan ibadat. Tu. Jadi kalau kita makan tanpa ada ketakwaan, kita akan makan dengan niat nak berseronok-seronok, nak bermewah-mewah makan. Kita jaga makan bukan kerana nak ibadat, tapi kita jaga makanan, jaga kesihatan untuk nak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai di kalangan kita yang jaga pemakanan supaya sihat, tapi bukan untuk digunakan sihatnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi nak gunakan sihatnya untuk nak berseronok di atas dunia. Seronok cari duit, seronok cari pangkat, seronok cari kemasyhuran, seronok cari maknanya menggunakan kesihatan tadi agar boleh meneruskan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebab tu kalau kita sakit, kemudian kita niat nak berubat, kita pun buatlah rawatan. Tujuannya nak kembali sihat seperti sedia kala. Tapi niat kita nak sihat tadi bukan untuk ibadat. Niat kita nak sihat tadi supaya boleh buat balik maksiat-maksiat yang kita buat sebelum kita sakit dulu. Maka usaha kita membuat rawatan tadi tu semuanya tidak dikira sebagai ibadat. Bazir. Walaupun habis puluh ribu. Contohlah dia sakit. Dia ni kaki buat dosa maksiat contohnya. Tiba-tiba bila Allah uji dia dengan sakit, dia tak boleh dah nak buat benda-benda maksiat yang dibuat sebelum tu. Lalu dia pun berusahalah membuat rawatan begini dan begitu, mengeluarkan belanja ribu-ribu, puluh ribu contohnya, dengan niat agar dikembali sihat dan boleh meneruskan balik, buat balik benda-benda tu. Maka semua tu jadi sia-sia. Sebab niat dia nak kembali sihat bukan untuk ibadat, niat dia nak sihat tadi supaya kembali membuat maksiat. Tu sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat nak merawat diri kita supaya sihat, supaya boleh ibadat, maka dapatlah pahala membuat rawatan tadi. Walaupun kos dia mahal, dikira akhirat. 50,000 habis duit. 60,000 habis duit nak merawat diri dia supaya dia boleh kembali sihat dan beribadat seperti mana biasa. Maka rawatan dia tu tadi masuk dalam ibadat, masuk dalam akhirat. Tapi kalau dia nak merawat diri dia dengan niat nak berseronok balik bila aku sihat balik, nak pergi balik tempat-tempat maksiat tu, nak jumpa balik kawan-kawan, nak buat maksiat balik, semua tu jadi dosa je. Wal'iyadzabillah min dzalik. Itulah pentingnya pengetahuan. Memang orang kata berubat tu bagus, tapi tengoklah berubat nak sebab apa? Nak sihat. Nak sihat nak buat apa? Sihat nak buat apa? Sihat tu, yang nak sihat sangat tu kenapa? Sebab nak pergi balik tempat-tempat tu, nak buat balik benda-benda tu, maka rawatan itu tadi tidak dikira kebajikan. Kita dah belajar kalau dalam kitab tauhid, kita dah belajar hukum syarak ada 5: wajib, sunat, makruh, haram, harus. Membuat rawatan ni asal hukumnya harus. Harus buat rawatan. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi kalau kita buat rawatan dengan niat apa? Kalau nak buat rawatan supaya boleh buat benda sunat, maka sunatlah kita buat rawatan. Kalau kita buat rawatan supaya boleh buat benda-benda yang wajib, maka wajiblah buat rawatan tadi tu. Kalau kita nak buat rawatan supaya boleh buat balik benda haram, maka buat rawatan tu hukumnya haram. Tu hukum asal, buat rawatan harus. Tapi kalau buat rawatan tujuan nak ibadat, dapat pahala dah. Kalau buat rawatan nak sihat sebab nak buat maksiat balik, dosalah buat rawatan tu. Lebih baik dia sakit daripada dia sihat. Jadi cara Allah Ta'ala nak menjaga kita ni daripada dosa maksiat, di antara caranya Allah akan mengangkat kemampuan kita.
Sebab kita salah guna sihat. Sebelum ni kalau kita sihat, kita tak sembahyang, kita berjudi, kita minum arak dan sebagainya, maka Allah nak mengawal kemaksiatan kita daripada buat benda-benda macam tu. Allah hilangkan kemampuan kita. Allah hilangkan kemampuan. Contohnya dia daripada boleh berdiri tak boleh berdiri, daripada boleh berjalan tak boleh nak berjalan dah. Dengan sendiri terselamat dia daripada berterus-terusan membuat dosa. Itu jagaan daripada Allah sebenarnya. Tapi kita yang tak kenal Allah, yang tak tahu bagaimana Allah sayang pada hamba dia, maka kita akan bersangka jahat dengan Allah. Kenapalah Allah Ta'ala uji aku macam ni? Dulu boleh berjalan, sekarang lumpuh dah. Padahal Allah nak jaga dia daripada terus berseronok-seronok membuat dosa dan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda-tanda Allah sayang. Allah sayang kita, Allah kawal. Cara Allah sayang, Allah hilangkan kemampuan kita. Contoh kita ni lah, orang kaya contohnya, dia kaya, tiba-tiba Allah jatuhkan dia dalam kepapaan, muflis contohnya, jadilah dia orang sederhana, supaya Allah nak menyelamatkan dia daripada dosa-dosa yang dibuat waktu dia kaya dulu. Berjudi, minum arak, jadi sponsor benda-benda dosa maksiat, suka bagi rasuah dan sebagainya. Maka apabila dihilangkan kemampuan tadi itu, dengan sendiri dia terselamat daripada maksiat. Itu cara dia. Jadi kalau kita nak makan, betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Nak makan tu sebab apa? Nak sihat. Nak sihat sebab apa? Nak ibadat. Barulah makan tadi jadi ibadat. Asalnya makan itu juga hukumnya harus. Makan hukumnya harus. Gantung dengan niat tu. Makan sebab nak apa? Nak sihat. Sihat nak apa? Nak semayang. Maka ibadatlah makan tu. Dan perkataan, orang yang ada perkataan, ada orang yang ada ketakwaan dalam hati dia, orang yang ada takut gerun kepada Allah dalam hatinya, dia akan mengawal perkataan dia. Dia akan jaga perkataan dia. Dia akan usaha memastikan perkataan yang keluar daripada mulutnya tidak menjadi dosa bagi diri dia. Dia akan pastikan perkataan yang keluar daripada mulutnya perkataan yang memberi manfaat kepada orang yang mendengar dan untuk diri dia sendiri. Dan dia akan jaga tulisan-tulisan dia. Kerana zaman sekarang orang kurang bercakap, orang banyak menulis. Orang kurang bercakap sekarang ni, orang banyak menulis. Bini kat dapur, laki kat depan, nak order air guna WhatsApp. Oi, air katanya. Padahal ada orang tu congok depan lah. Boleh macam tu. Gila punya pekerjaan. Awak nakkan apa? Dia hantar mesej. Padahal ada depan mata dia. Zaman sekarang. Jadi orang yang ada perasaan takut kepada Allah, dia akan jaga perkataan yang dituturkan ataupun perkataan yang dituliskan. Sebelum ditulis, sebelum dipost, dia akan fikir apa akibat dia ni. Kalau aku post benda ni bagi dosa ke jadi pahala? Perkataan aku ni mendedahkan aib ke ataupun bagaimana? Kalau orang baca apa yang aku tulis ni, macam mana sangkaan orang? Orang akan sangka baik ke orang akan sangka jahat? Dia akan fikir semua tu. Sebab benda tu melibatkan dosa ataupun pahala. Tapi kalau tak ada takut kepada Allah, dia tak peduli. Apa sahaja yang terlintas daripada nafsu, dia akan cakapkan. Apa yang terlintas dalam hati daripada nafsu syaitan, dia akan tuliskan. Dia akan tulis. Dia tak peduli mudarat. Dulu minggu lepas dah bagi tahu dah. Yang nama nafsu ni, dia tak peduli akibat. Dia tahu seronok je nafsu ni. Dia tahu seronok nak tulis, dia tahu seronok nak share, dia tahu seronok nak post saja. Akibat daripada tu dia tak peduli. Kalau baik tu kira nasib lah, kalau jahat pun kira nasib lah. Yang penting dia seronok menulis. Seronok menulis, seronok bercakap. Hati-hatilah. Sebab tu ketakwaan, kena usahakan. Takut. Takut kita ni dah lah tak banyak ibadat. Kita ni dah lah tak banyak ibadat, yang kita buat pun tak ikhlas. Lepas tu buat pula benda yang merobohkan ibadat kita, yang meruntuhkan ibadat kita. Kita kata, tak apa, aku dah semayang banyak dah, semayang banyak, puasa banyak, nanti terkambuslah dosa. Terbalik, orang macam kita ni
terbalik. Dosa-dosa yang kita buat itulah yang akan mengkambus segala ibadat yang kita buat. Hati-hatilah. Jangan sedap dengan semayang kita, baca Quran kita, mengaji, mengajar kita, konon-konon akan terkambus dosa-dosa kita dah. Dosa hati itu lagi dahsyat dia punya pedangan dia. Contohnya kan, dengki cukuplah. Cukup ada dengki satulah, jahanam lah habis segala ibadat kita. Tak peduli haji tak haji, tak peduli umrah tak umrah, tak peduli wakaf tak wakaf. Ada dengki satu je dalam hati cukuplah. Tu tak tambah yang lain-lain lagi tu. Sangka jahat dengan Allah lain. Sangka jahat dengan Allah lain, sangka jahat sesama makhluk lain. Dendam benda lain. Tu tak masuk lagi tu. Cerita dengki, takabur tak cerita lagi. Dah mana pahala yang dapat? Dah lah ibadat kita sikit. Yang menjahanamkan ibadat kita, berlapis-lapis kita buat. Nanti akhirnya kita mati menyesal. Sebab apa menyesal? Tak ada pun pahala kebajikan yang kita terima, walaupun atas dunia kita tonggang terbalik buat ibadat. Nanti menyesal. Menyesal kita. Jadi kena usaha jaga diri kita. Jauhkan diri kita daripada benda-benda yang merosakkan pahala kebajikan kita. Sebab tu kita kena tahu, kena mengaji apa perbuatan yang boleh merosakkan ibadat. Bayuk nanti buat surau ni kedap udara Bayuk. Kedap bunyi. Kedap udara tak nampak itu Innalillah pula nanti. Kedap bunyi. Nanti upgrade. Banyak lagi lubang-lubang tu. Masuk kereta, masuk ke bawah. Cubaan. Ada? Cubaan. Allah. Jadi kita kena sayang pahala kita. Nak buat bukan senang, nak buat ibadat ni. Nak pergi surau nya. Nak kena berlawan, berperang macam-macam ni. Nak berehat lah, letih lah, mengantuk lah, nak keluar makan lah, nak pergi pasar malam lah, bini ajak keluar lah, macam-macam tu berlawan. Tiba-tiba bila dapat, tak dapat pula dia punya faedah, kerugi kita. Jadi kena sayang pahala ibadat tu. Kita kena ada ilmu untuk jaga pahala ibadat. Bukan kena ada ilmu cara nak ibadat saja, kena ada ilmu macam mana nak pelihara pahala kita agar dapat kita bawa balik ke semuanya nanti waktu kita mati. Kena tahu. Dengki kena jauhkan, dendam kena jauhkan, takabur kena buang, jahat sangka kena buang, mengumpat kena pencin. Kalau tak habislah. Ibadat kita jangan buat macam rojak. Jangan jadikan rojak campur. Yang haram pun buat, yang halal pun buat, yang wajib pun buat, yang haram pun buat. Ni alamatnya memang tak ada apalah kita bawa balik, melainkan bawa balik bekal dosa sebanyak-banyak. Dia fikir panjang-panjang. Besok kita dalam kubur tak ada siapa nak tolong kita. Bini tak tolong, laki tak tolong, kawan-kawan lagi lah. Tok guru tak tolong kita, sultan tak tolong kita, menteri tak tolong kita. Kita sendirilah. Jadi kita sendiri yang nak kena usaha jaga ibadat kita sendiri. Tiada berkehendak kepadanya dengan hakikatnya daripada lebih-lebih makanan dan perkataan. Tak suka cakap benda yang bukan-bukan. Dia fikir dulu, sebelum dia cakap, dia fikir apa akibatnya. Orang kalau tak ada takut, dia tak peduli. Terlintah je dia cakap. Dia tak tahu perkataan yang dia cakap tu merosakkan pahala ibadat dia. Lidah kita tu, lidah. Saya tak heranlah kalau awak tak ada dalam hidup saya pun saya boleh hidup. Habis padamlah pahala semuanya. Nauzubillah min zalik. Jagalah para isteri, jaga lidah kita tu. Penat kita khidmat dalam rumah tangga pagi, petang, siang, malam. Dengan perkataan yang tak berapa patah tu saja, Allah padamkan segala pahala kebajikan kita. Nauzubillah min zalik. Tu kalau dia tak takut. Kalau dia takut, dia akan mikir, kalau aku cakap macam ni, habis pahala tu. Sedang elok pula, lepas cakap, mati pula dah.
Sedang elok lepas cakap je mati. Habislah. Na'udzubillah min zalik. Mati tu pula dia bukan datang bagi tahu dulu. Dia tak bagi tahu. Kena fikir mati, ingat mati. Aku kalau cakap macam ni lepas tu kan aku mati macam mana ni? Oh ya. Fikir. Sabar banyak atas dunia ni. Dunia ni tempat kita nak beribadat dengan sabar di antaranya. Kita ni kena suaikan diri kita. Suaikan. Bila Allah Ta'ala bagi benda elok-elok, baik-baik, usaha untuk bersyukur. Bila Allah bagi ujian, bala, sabar. Macam tu lah. Tapi kalau sebaliknya, bila dapat benda baik-baik, kita kufur. Bila dapat benda tak sedap, kita tak sabar, habislah kita. Manusia semua sama je Allah bagi. Ada kala dia senang, ada kala dia susah, ada kala tak ada masalah, ada kala datang masalah. Dah macam mana kita nak hadapi benda tu semua? Allah suruh macam mana? Allah suruh bila dapat benda sedap-sedap, benda elok-elok, benda yang muafakat dengan keinginan nafsu kita, maka bersyukurlah. Gunakanlah perkara itu kepada perkara yang Allah redha kepada Allah. Gunakan nikmat tu kepada benda yang Allah redha. Bila sampai kepada kita benda yang kita tak mau, yang tak sedap, yang menyusahkan hati, maka apa yang perlu kita buat? Sabar dan bersangka baik kepada Allah. Tu cara dia. Tu cara dia. Kita tak nak, kita nak menahan diri kita, nak larikan dari diri kita daripada benda yang kita tak mau. Kita ni lemah. Kita tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuasaan kita. Lemah. Kena terima semata-mata apa yang Allah aturkan untuk diri kita. Bukankah kita ni beriman dengan qada dan qadar? Bukankah kita sendiri percaya dan yakin apa sahaja yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku itu aturan daripada Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang tidak zalim atas diri kita. Maka kita nak kena suaikan diri kita. Nak kena suaikan diri kita. Jangan berjahat sangka dengan Allah. Kena yakin dalam hati sungguh-sungguh setiap ujian bala yang menyusahkan hati kita itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berpeluang untuk menjadi orang yang sabar. Yang mana apabila hamba-Nya tertadid sabar dan bersangka baik dengan Allah, Allah menggugurkan segala dosa-dosa dia. Ada orang tanya baru ni, Ustaz, apa maksudnya suami yang baik untuk isteri yang baik, isteri yang baik untuk suami yang baik? Itu kata ulama mengikut kaedah yang umum. Kaedah umumnya gitulah. Kalau dia perempuan baik, Allah akan datangkan suami yang baik. Kalau dia perempuan yang tak baik, dia akan dapat pasangan yang tidak baik. Tapi ada kalanya menyalahi kaedah. Dia orang perempuan yang solehah, tapi Allah takdirkan dia mendapat suami yang taleh, suami yang tak baik. Apa hikmah dia? Supaya dia menjadi isteri yang sabar. Supaya dia menjadi isteri yang sabar, bersangka baik dengan Allah dan berusaha untuk memberi nasihat kepada si suami tadi. Yang mana sekaliannya itu merupakan pahala dan kebajikan untuk si isteri tadi, yang menggugurkan segala dosa-dosa silam dia. Mesti ada buat dosa zaman muda dulu. Macam-macam dosa maksiat yang kita buat. Jadi di antara cara Allah berbuat baik kepada kita, Allah datangkan ujian pasangan yang bermasalah. Contohnya, maka apabila dia bersabar dan bersangka baik, dia maknanya dia menghadapi masalah tadi seperti yang disuruh oleh Allah, maka menjadi penghapus segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan nanti bila sampai mati dia, ajal dia, matilah dia sebagai seorang isteri yang tidak ada dosa dengan Allah, berkat daripada sabar dia dengan suami dia yang macam tu. Begitulah sebaliknya. Tengoklah hikayat dalam cerita tu, Asiyah tu, laki dia siapa? Fir'aun. Suami kita macam Fir'aun ke? Tak adalah sampai macam Fir'aun laki kita. Memanglah dia ada perangai dia, tapi tak adalah sampai
Macam Fir'aun bunuh orang beratus-ratus ribu, zalim orang sana sini, ngaku jadi Tuhan lagi. Mana ada lelaki kita sampai macam tu. Dan ada pula nabi-nabi yang diuji dengan isteri yang tidak baik. Nampak tak tu? Tu orang-orang yang menyalahi kaedah. Makna orang istimewa Allah bagi. Istimewa tu. Yang lain ramai-ramai dapat pasangan yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah nak pakat-pakat dekatkan diri kepada Allah. Mudahlah. Cakap sekali dua je, ikut. Pakat-pakat semayang, pakat-pakat dekatkan diri dengan Allah. Mudahlah maksud pekerjaan dia. Tapi ada yang jenis macam tadi tu. Ajak mengaji tak mau, suruh semayang tak mau, suruh tutup aurat tak mau. Macam-macam. Itulah tadi ujian daripada Allah, yang mana apabila kita hadapi benda itu dengan sabar dan bersangka baik dengan Allah, maka menjadi penghapus dosa-dosa kita. Macam tu. Sabarlah sampai bila? Sampai mati. Kita ni sabar sampai hilang sabar. Jangan sampai hilang sabar. Jangan sampai saya hilang sabar. Sekarang ni saya sabar lagi tau. Awak jangan saya sampai hilang sabar. Kenapa nak hilang sabar pula? Rugi ya kalau hilang sabar. Sabar ni sampai mati. Tengok Nabi SAW, dia bersabar dengan umatnya sampai wafatnya Nabi SAW. Buang jauh-jauh tu, lontar jauh-jauh tu. Sabar ada batasan tu, buang dalam laut mana. Jangan duk pakai. Sabar sampai mati. Mati dalam sabar tadi tu. Besar kebajikan. Tuan-tuan perasan tak? Tuan tahu tak? Tiap kali ujian yang datang, bila tuan-tuan sabar, 900 darjat kalian dinaikkan oleh Allah. Bayangkan kalau sepanjang hidup kalian bersabar dengan bala yang Allah bagi. Betapa tinggi pangkat dan darjat kalian di sisi Allah. Orang yang tinggi pangkat darjat sisi Allah ni besok di hari kiamat, dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Macam atas dunia ni, cuba kita tengok orang yang ada pangkat tinggi atas dunia, macam mana kehidupan dunia dia. Mudah, senang, mewah. Kita kena ingat, ada Allah nak bagi pangkat yang tinggi untuk hamba-hambanya di akhirat besok, yang akan memudahkan urusannya di hari kiamat. Orang lain nak masuk syurga kena hisap begini begitu, dia masuk syurga tanpa hisap. Orang nak kena orang lain ramai-ramai nak menghabiskan meniti titian sirat 25,000 tahun, dia tak sampai beberapa masa saja sampai di pintu syurga. Sebab apa tadi? Pangkatnya yang istimewa di sisi Allah. Bukan tu saja, Allah bagi peluang. Hari kiamat ni, siapa yang kau nak bebaskan daripada azab, aku perbebaskan. Siapa yang kau nak tolong, silakan. Siapa yang kau nak selamatkan hari ni, kau tolonglah. Maksudnya mereka ada peluang memberi syafaat. Sebab apa tadi? Ada pangkat di sisi Allah. Mana nak dapat pangkat tu? Sekarang nilah kita kena usahakan. Kalau kita nak selamatkan anak-anak kita besok, usaha jadi suami, isteri, mak bapak yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita nak selamatkan suami kita besok, usaha jadi isteri yang salihah, yang bertakwa, supaya nanti kita dapat memberi syafaat kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, isteri kita bermasalah, usaha jadi suami yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diberi peluang oleh Allah memberi pertolongan. Kalau dah kita diberi pertolongan, siapa orang yang kita akan tolong terlebih dahulu? Dah tentulah anak beranak kita, betul? Macam mana dikhabarkan dulu? Dikhabarkan dalam kitab sana, dia kata di antara contoh syafaat yang diberi oleh orang soleh, alim ulama, yang di antara orang yang dia akan tolong di hari kiamat besok, anak bini dia tu satu. Kemudian orang kampung dia. Nampak tak? Sebab tu kita bertuah kalau dalam kampung kita ni ada orang-orang soleh, ada tok guru, alhamdulillah buat baiklah dengan tok guru kita tu. Buat baik. Sekadar yang kita mampu. Jangan jadikan dia musuh kita.
Paling tidak doakan kesihatan dia, keselamatan dia, anak bini dia, permudahkan urusan dia. Paling tidak jangan jadikan musuh. Mudah-mudahan besok kita ni orang yang fakir miskin di padang mahsyar besok dipanggil oleh orang-orang soleh ni untuk diberikan pertolongan. Yang kita takut apa? Seorang pun tak sudi nak gamit kita besok. Kita dah lah fakir miskin, ibadat tak ada, dosa banyak. Tiba-tiba tak ada orang yang sudi nak panggil, nak tolong kita. Allah, siapa yang kita harapkan? Jadi nak meraih pangkat darjat yang tinggi. Contoh, dia ada masalah, mak ayah dia bermasalah, mak ayah dia jauh daripada agama. Dia sebagai anak yang ada ilmu, yang tahu halal haram, usaha jadi anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan di hari kiamat besok dapat menyelamatkan ibu bapa. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi jangan kita jadikan lesen orang-orang yang macam tu, contohnya pasangan kita tak baik, kita jadikan tu sebagai lesen untuk kita buat dosa juga. Kenapa saya nak buat baik, mak bapak saya tak baik? Kenapa saya nak buat baik, suami saya tak baik? Kenapa saya nak buat baik, isteri saya tak baik? Kenapa saya nak buat baik, makna jiran saya tak baik, pemimpin saya tak baik, rakyat saya tak baik? Itu bukan alasan. Tuntutan Allah suruh buat benda baik ini, tuntutan Allah ke atas kita semua. Bukan ada letak syarat, ndaklah kita buat baik kalau mak bapak baik. Ndaklah kita jadi suami yang baik kalau isteri kita baik. Tak ada pun arahan macam tu. Ndaklah kau jadi isteri yang solehah kalau suami kau baik. Kalau suami kau jahat, jadilah isteri yang jahat. Tak ada. Kita masing-masing kena usaha. Mudah-mudahan dengan kita mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah tadi. Contohnya, asbab daripada kesabaran kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, kebersihan hati kita, mudah-mudahan besok kita dapat membantu menolong orang-orang yang kita sayang. Orang lain kita tak ada kuasa nak ubah. Kita tak ada kuasa nak ubah orang lain jadi baik. Kita nak ubah diri kita jadi baik pun payah. Maka tanggungjawab kita bagi nasihat, bagi tunjuk ajak. Mereka berubah tak berubah itu bukan urusan kita, bukan tanggungjawab kita. Perbuatan kita, usaha kita tidak boleh memberi bekas apa pun. Yang boleh memberi kesan ini hanya Allah. Tetapi setiap usaha kita tu, memberi nasihat, menegur dan sebagainya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tetap kita mendapat pahala dan kebajikan walaupun orang yang kita nasihat tu tak berubah sampai kita mati. Sampai kita mati dia tak berubah. Allah takkan sia-siakan setiap nasihat yang kita bagi. Inilah masanya sekali ni, waktu hidup ni lah. Lepas mati kita tak ada peluang dah nak buat benda-benda macam ni. Gunakan masa sebaik mungkin. Tak boleh cuba lagi. Kalau terjatuh dalam dosa, taubat kepada Allah. Itulah kerja kita. Tak ada kerja lain dah. Itulah kerja kita. Usaha buat taat, kalau terjatuh dalam maksiat, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Allah tahu yang namanya manusia ni memang akan terjatuh dalam dosa dan maksiat. Tak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat-lihat. Orang yang takut kepada Allah, dia akan jaga pandangan matanya. Bukan sahaja terhadap benda-benda haram, bahkan benda halal ni pun dia kawal pandangan dia juga. Dia tak suka nak tengok benda megah-megah. Sebab apa? Takut nanti menjadi penyakit hati. Bila nak dapat rumah 8 lapis macam ni, tengok rumah orang 8 lapis, fuyo. Esok tengok sampai seliuh batang leher kita. Setan pun, nafsu pun bisik. Kau boleh dapat ni. Apa lagi? Pulun lah pagi petang siang malam. Jangan tidur. Inilah masanya. Kau ni rasa boleh dapat rumah macam ni. Habis jahanam gitu. Tengok pula kat lengan tu. 2 kilo dia punya gelang ni. Dekat 2 kilo gelang dia. Tu tak tengok gelang kaki ni. 8 kilo gelang kaki dia. Tengok jalan ingat mengencut sebab sakit lutut ke tak? Berat. Barang kemas, bukan main. Sujud kami lama tak bangkit-bangkit. Rupa dia punya loket dia 8 kilo.
Selak telekung nampak, Masya Allah. Ingat batu bata tak? Jadi kalau kita suka tengok benda macam tu, nanti hati kita jadi sakit. Bila nak dapat, mulalah tidur terbayang, semayang terbayang. Jadi walaupun benda halal, nak kena kawal juga pandangan. Yang haram lebih-lebih lagi lah. Yang halal-halal ni pun, kalau kita tak jaga pandangan dia boleh kacau hati kita, boleh jadi kacau hati kita. Kacau hati kita. Nafsu kita memang nak benda tu, tengok pula lagi, lagi menjadi-jadi lah. Lagi menjadi-jadi. Kawal. Aku tengok orang pergi berjalan, tengok orang pergi berjalan sana sini, bawa anak bini pergi berjalan sini, berjalan sana. Kita suka tengok macam tu. Terfikir, laki aku tak boleh harap langsung. Balik Tanjung Medara, balik Kalan Balak, balik. Gila nak pergi tempat yang berkabus-kabus. Jadi penyakit badan. Tu kena kawal. Kita tak perasan benda-benda tu bagi kesan pada hati kita, tapi ulama pesan dah, kena kawal. Walaupun benda halal kena tengok. Kena kawal juga tu, sebab dia memberi kesan. Apa yang kita lihat sama macam apa yang kita dengar. Tak banyak sikit dia akan bagi kesan pada hati kita. Tak banyak sikit dia akan bagi fitnah pada hati kita. Mesti. Berhenti kat traffic light, tengok kereta Lamborghini sebelah parking, sebelah kereta kita. Siap. Kenapalah Allah jadikan aku macam ni? Kenapa aku tak kaya macam orang tu? Kenapa Allah tak bagi aku kaya mewah macam tu? Tu kagak fitnah dah jadi. Padahal Allah tahu dah kita sesuainya kancil je. Muka kita ni kalau dapat Lamborghini ni habis rosak jahanam lah kita. Jadi Allah atur elok dah. Atur elok dah tu. Pakai kancil pun selisih, orang bagi salam tak jawab. Pakai Lamborghini lagi lah. Pakai kancil, orang bagi salam pun mendongak ke langit dah kita. Patut pun. Jadi Allah atur molek dah. Allah Maha Adil. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Dan bila kita tengok ada benda megah-megah, mewah-mewah pada orang lain, doakan supaya mereka bersyukur. Jangan doakan dia mati cepat pula. Tu dengki namanya. Dan tegahnya berpagi dengan perkara yang fasidah, daripada panjang cita-cita. Ni nafsu ni dia memang seronok nak hidup lama, nafsu. Tapi nafsu ni dia berangan-angan hidup lama bukan untuk ibadat. Dia berangan berhajat panjang umur supaya nak mengumpulkan keduniaan sebanyak-banyaknya. Tu nafsu kalau dia nak panjang umur bukan sebab nak taat kepada Allah. Dia nak panjang umur sebab tak puas lagi berseronok atas dunia ni. Janganlah kau ambil nyawa aku cepat-cepat, ya Allah. Banyak lagi makanan viral aku belum rasa. Makanan viral banyak lagi belum rasa ni. Tempat berjalan tak habis berjalan lagi. Jadi panjangkanlah umur aku supaya aku dapat rasa benda-benda nikmat dunia ni. Kalau macam tu maksiat. Kalau niat panjang umur macam tu maksiat. Tapi kalau niat nak panjang umur sebab nak baiki amal, itu namanya taat. Dan gopoh gapah pada pekerjaan. Makna kita akan membuat sesuatu tanpa berfikir hujung jatuh. Kalau tak ada ketakwaan tadi, kalau tak ada sifat takwa, kita akan buat sesuatu dengan meluru, dengan terburu-buru, dengan tergopoh-gapah, tanpa berfikir benda tu sesuai tak sesuai, patut tak patut nak buat sekarang. Walaupun kadang-kadang yang terlintas dalam hati kita tu benda baik. Kadang-kadang terlintas dalam hati kita benda baik, tapi belum pasti lagi bisikan yang lintasan baik dalam hati kita tadi daripada malaikat ataupun daripada Allah. Kerana syaitan dan nafsu juga ada kalanya menghadirkan, melintaskan dalam hati kita benda yang baik-baik dengan tujuan nak merosakkan kita, kerana ada perangkap-perangkap yang dipasang kat situ. Jadi kena hati-hati. Walaupun benda baik kena perhati dulu.
Macam dulu ada kawan kita, adalah kawan kita tu, terburu-buru nak berhenti kerja, nak duduk pondok. Baguslah nak duduk pondok dah. Bagus tak nak duduk pondok? Baguslah mengaji. Tapi bila benda tu tadi dibuat dengan terburu-buru, tanpa usul periksa, akhirnya memudaratkan diri. Berhenti kerja, masuk pondok, tak sampai sebulan, berhenti balik, kerja dah tak ada. Perang anak bini. Habis? Nampak tak tu? Perangkap dia. Jadi hati-hatilah. Tanyalah, kalau kita tak tahu, tanya tu guru tu. Boleh tak tu guru? Sesuai tak saya nak buat macam ni? Kalau kita tak ada ilmu, nak timbang-timbang, tanya orang yang tahu. Boleh tak tu guru? Saya nak begini, saya nak begitu, sesuai tak? Boleh tak? Apa akibat dia? Tanya orang yang tahu. Tu contoh gopoh gapah pada pekerjaan dan hasad kepada orang Muslim. Tak ada takut rasa hasad terhadap orang Muslim. Bila tengok saudara mara kita di kalangan orang Islam dapat nikmat, harta, kekayaan, pangkat, jawatan, kita sakit hati, kita susah hati, kita menyimpan dendam, kita menyimpan hasrat-hasrat yang tak baik. Bila tengok saudara mara kita dapat nikmat, tu tak takut kepada Allah tu, tak takut amalannya dibinasakan oleh Allah. Oleh Allah tu nama dengki. Dengki ni kita tak suka saudara mara kita dapat nikmat. Kalau sahabat andai kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ipar, duai kita, sepupu sepapat kita, saudara mara kita dapat nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat, yang bangsa agama, hati kita macam tak puas saja, hati kita macam tak puas, tak seronok aja hati kita. Tu tanda-tanda dalam hati ada dengki. Dan satu lagi, bila saudara mara kita tu diberi bala oleh Allah, kita tumpang suka, padan muka kau. Dengki lah tu. Tu tanda-tanda ada dengki. Ketahuilah pahala amalan kita dah dihapuskan oleh Allah. Kalau nak balik, taubat sungguh-sungguh kepada Allah, baru Allah akan gantikan dengan pahala kebajikan yang lain. Tapi kalau kita simpan hasad dengki itu sampai mati, percayalah takkan ada kebajikan yang kita bawa. Jadi kena takut. Kena takut nafsu kita yang suka mengajak hati kita ni supaya hasad dengan orang lain. Semayang dah. Jadi banyak benda kita nak kena perhati ibadat ni. Banyak sudut nak kena tengok. Bukan semata-mata semayang tu dah selamat. Belum tentu lagi. Dah haji, dah umrah selamat. Belum tentu. Wakaf buat masjid banyak dah. Belum tentu selamat lagi. Dan hasad kepada orang Muslim atau takabur pada yang bukan tempatnya. Sombong, merasakan diri lebih baik, lebih mulia, lebih taat, lebih soleh, lebih solehah daripada orang lain. Kitalah yang mulianya, orang lain yang keji, yang hinanya. Keturunan kitalah yang baiknya, keturunan orang jijik, keturunan orang kotor. Jaga baik-baik, Allah tak tengok keturunan kita. Allah tengok amal ibadah kita. Walaupun keturunan kita baik, tapi buat dosa, buat maksiat, hati kita kotor, tak ada apa pun kebanggaan dengan keturunan yang baik. Susu galuh kita, orang daripada nenek moyang orang soleh contohnya, tok-tok guru, alim ulama, tapi sampai ke kita penuh dengan hasad, dengki, dendam dan sebagainya, sangka buruk. Apa faedah? Apa faedahnya? Tak ada faedah pun. Tapi contohnya seorang lagi, keturunan dia memang tak baguslah keturunan dia. Mak bapak tak semayang, datuk nenek moyang tak semayang contohnya. Tapi sampai ke dia tu, dia belajar, dia menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Hatinya bersih, takwa kepada Allah, jaga diri, jaga maruah. Maka mulialah dia di sisi Allah, walaupun dia datang daripada keturunan yang tak baik. Dia anak tak sah taraf contohnya. Anak tak sah taraf. Walaupun dia tak sah taraf, tapi dia belajar, dia beramal, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang zahir batin, maka tetap dia ada kemuliaan di sisi Allah berbanding kita yang sah taraf tapi duk melanggar perintah Allah. Itu contoh takabur, sombong. Sombong. Atau memakan dengan semata-mata dengan keinginan.
Makan tadi semata-mata nak ikutkan nafsu dan membanyak-banyakkan dia makan, dan dirinya akan barang yang tiada baginya, tak dapat tiada jua, dan yang tiada takut daripada mudarat, kerana tiada darurah kepada yang lebih-lebih. Maknanya makan berlebih-lebih itu bukan darurah. Makan berlebih-lebih kerana nak mengikut keinginan hawa nafsu itu, kata ulama, tidak masuk dalam bahagian ibadat. Jadi pakak-pakaklah kita berhati-hati, berwaspada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Dan senyum meluas Allah Ta'ala. 204. Tolong tandalah 204. InsyaAllah yang ngaji online, kita ada kelas satu lagi pukul 9.40 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'an kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Bang, bak kita asal bukan asal bacuk, bukan asal kita baru, beranak kita baru, asal surga.